Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash Ahad 22 Mei bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara DKPN 2021-2030 bagi mempertingkat kecekapan dan profesionalisme Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. DKPN 2021-2030 yang digubal Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diyakini dapat melahirkan keluarga Malaysia yang berdaya tahan serta mampu mengadaptasi konsep penyelamat nyawa rakyat dalam kehidupan seharian, terutama ketika berdepan sebarang situasi kecemasan termasuk bencana. Berucap pada majlis perasmian sambutan Hari Bomba Sedunia 2022 di Kepala Batas hari ini, Perdana Menteri berkata dasar tersebut melibatkan komitmen pelbagai pihak dalam menjalin hubungan kerjasama strategik dengan industri keselamatan, kebakaran dan kebombaan. Katanya ia amat penting kerana ia mampu membuka dimensi baharu kepada pertumbuhan dan daya saing ekonomi negara. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri lagi, pihaknya yakin melalui DKPN 2021-2030, warga KPKT khususnya JBPM akan menzahirkan komitmen padu untuk merealisasikan hasrat dan aspirasi penyampaian perkhidmatan kebombaan yang dinamik dan progresif. Terdahulu beliau turut menyaksikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menyerahkan buku DKPN 2021-2030 kepada Ketua Pengarah JBPM Muhammad Hamdan Wahid. Kira-kira 1,795 pegawai dan anggota bomba terdiri daripada 32 kontingen dan agensi jemputan termasuk pasukan Barisan Hadapan Keluarga Malaysia terlibat dengan acara perbarisan dan perarakan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong mahu syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan e-hailing memberi penjelasan kepada rakyat berhubung dakwaan kenaikan tambang yang berlaku kebelakangan ini. Katanya, beliau telah membaca mengenai isu tersebut sekembalinya dari Terengganu kemarin dan segera meminta pengurusan tertinggi Kementerian Pengangkutan membuat penelitian manakala syarikat e-hailing pula harus melihat kesahihan dakwaan berkenaan. Datuk Seri Wee Ka Siong yang memandang serius perkembangan terbaharu itu berkata, beliau juga tidak mahu ada pihak mengambil kesempatan menekan pengguna perkhidmatan e-hailing semata-mata kerana mahu mengaut keuntungan. Kalau dikatakan daripada RM20 tiba-tiba jadi RM70 dalam keadaan sekarang, ianya dilihat membebankan rakyat. Jadi saya rasa sebagai policy maker, kita akan melihat sama ada mana-mana pihak mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan. Dan mungkin pihak Grab ataupun mana-manalah e-hailing company patut menerangkan justifikasinya berbuat demikian. Ini yang sepatutnya berlaku. Kerana saya melihat perkara ini dari sudut consumer, dia menganggap itu satu kenaikan yang mendadak. Kenapa sebelum ini tidak berlaku macam itu? Saya rasa ini antara soalan yang relevan yang dikemukakan oleh rakyat jelata. Saya dengar. Datuk Seri Wee Ka Siong berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan pemeriksaan status eskalator rosak di stesen LRT Ampang Park di Ibu Negara. Baik, kita ke berita berikutnya. Keputusan Pemeriksaan dan Audit Keselamatan atau JISA terhadap trailer yang terlibat dalam kemalangan hingga menyebabkan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS maut di Lebuh Raya Utara Selatan pada 12 Mei lalu akan diketahui minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Zailani Hashim berkata, ketika ini pihaknya sedang mengumpulkan maklumat berkaitan keselamatan jalan raya dan aspek keselamatan kenderaan perdagangan terhadap trailer yang membawa muatan besi tersebut. JPJ juga katanya sedang memeriksa sama ada trailer tersebut ada melalui ujian di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom dan mematuhi semua peraturan serta spesifikasi ditetapkan. Beliau berkata hanya selepas semua pemeriksaan itu selesai dijalankan, keputusan sama ada trailer tersebut mematuhi peraturan atau tidak akan dibuat. Mengulas lanjut, Datuk Zailani berkata, setiap kenderaan sama ada lori, trailer atau bas mempunyai kompleksiti pemeriksaan berbeza, apatah lagi trailer terbabit dalam keadaan rosak. Oleh itu katanya bahagian yang diperiksa seperti brake dan clutch perlu dilihat dengan terperinci sama ada memenuhi spesifikasi kejuruteraan automobil JPJ yang ditetapkan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Sambutan Aidilfitri JPJ Terengganu hari ini. Dalam kemalangan berhampiran terowong menora dekat Kuala Kangsar itu, 5 pelajar USAS meninggal dunia, iaitu Allahyarham Muhammad Nasrun Aidul Munir Akbar, 22 tahun, Allahyarham Ahmad Naim Najmi Ahmad Hafizan, 21 tahun, Allahyarham Muhammad Nabil Haikal Muhammad Faris, 19 tahun, Allahyarham Ahmad Akmal Ahmad Moklis, 20 tahun dan Allahyarham Iqbal Hasnun Halimi, 23 tahun selepas kereta dinaiki mereka terbakar apabila dirempuh trailer dari arah belakang. Kementerian Kesihatan KKM tidak menggalakkan kaedah rawatan alternatif seperti penggunaan serbuk kunyit atau daun semambu bagi merawat penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, sebaliknya orang ramai diminta berjumpa doktor sekiranya mempunyai simptom jangkitan. Bernama melaporkan, Datuk Dr. Nur Azmi berkata, rawatan alternatif tersebut tidak ditentukan kesahihannya lagi dari sudut sains. Malah tiada rawatan khusus dari sudut sains bagi merawat penyakit tersebut. Tambahnya, kanak-kanak yang terkena HFMD perlu dipastikan minum air secukupnya kerana KKM khawatir jika gejala dehidrasi berlaku. Pada 17 Mei lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilapor berkata jumlah kes HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan iaitu sebanyak 15 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lepas dengan 31,661 kes dilaporkan. Katanya sebanyak 7,526 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi ME19/2022 yang berakhir pada 14 Mei lepas, menunjukkan peningkatan sebanyak 349% berbanding ME sebelumnya dengan hanya 1,676 kes di seluruh negara. Berita berikutnya. Taktik sebuah pusat hiburan di Bukit Bintang membuka pintu laluan belakang untuk pelanggan selepas tamat waktu operasi pukul 12.30 malam terbongkar dalam satu serbuan pihak berkuasa malam tadi. Pusat hiburan terbabit juga dikesan menyediakan beberapa laluan lain untuk pelanggan meloloskan diri jika serbuan dilakukan pihak berkuasa. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kongsi Gelap, Judi dan Maksiat Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, dalam serbuan jam 12.40 malam tadi, pihaknya menahan 19 individu, termasuk 13 wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai wanita pelayan pelanggan atau GRO. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penahanan 6 individu tempatan, membabitkan pemilik premis, pengurus, penjaga kaunter serta pekerja di pusat hiburan berkenaan berusia antara 27 hingga 53 tahun. Menurut Muhammad Nur, pemeriksaan ke atas ramai 34 pekerja serta 89 pelanggan di dalam premis berkenaan mendapati 2 daripada mereka positif dadah jenis methamfetamin. Tambah beliau, siasatan awal mendapati pusat hiburan itu melanjutkan waktu operasi sehingga pukul 8 pagi. Sementara itu, Muhammad Nur memberitahu pusat hiburan tersebut menyediakan perkhidmatan GRO warga asing yang hanya akan dibawa masuk ke dalam bilik karaoke oleh ejen sekiranya pelanggan bersetuju untuk menerima khidmat mereka. Pelanggan katanya akan memilih GRO di aplikasi WhatsApp dengan kadar bayaran antara RM1,280 hingga RM2,080 untuk tempoh 5 jam pertama dan bayaran tambahan RM100 setiap jam sambungan masa langganan. Muhammad Nur berkata ketika serbuan dilakukan, pihaknya mendapati pusat hiburan itu mempunyai kira-kira 20 bilik karaoke pelbagai saiz dengan kadar bayaran dikenakan bermula daripada RM2,200 hingga RM8,000. 11 individu termasuk 5 pelajar berusia 14 hingga 17 tahun diperiksa polis kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti lumba haram di hadapan sebuah sekolah di Melaka. Kesemua mereka yang berusia 14 hingga 21 tahun diperiksa di Jalan Teluk Mas berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pernu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Superintenden Amran Elias Muhammad Zaki Omar berkata, serbuan dilakukan hasil maklumat awam dan risikan anggota Unit Polis Peronda Lebuh Raya HMPV, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah Jumaat lalu. Katanya bertindak hasil maklumat awam, seorang pegawai bersama 8 anggota dibantu 4 sukarelawan melakukan serbuan pada jam 6.30 petang
sebelum mendapati beberapa penunggang motosikal berkumpul di bahu jalan dipercayai penonton lumba haram. Beliau berkata susulan itu polis mengeluarkan sebanyak 68 saman atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 selain turut menyita 11 buah motosikal untuk tindakan lanjut. Antara kesalahan dilakukan adalah tidak memakai topi keledar, tiada lesen memandu, ubah suai egzos dan tiada cermin sisi. Tambahnya, polis Melaka sentiasa memantau lokasi yang sering dijadikan pot lumba haram di negeri itu dan mengalu-alukan maklumat awam untuk segera melaporkan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Mayat seorang pemuda berusia 20 tahun yang dikatakan terjun dari Jambatan Banting 2 hari lalu ditemukan kira-kira 1 kilometer dari jambatan berkenaan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Banting, Muhammad Fazrul Azrin Mat Razif, mayat Yohanesen anak lelaki P. Bariselvam ditemukan pada jam 1.14 petang tadi. Menurut Muhammad Fazrul Azrin, pihaknya menerima panggilan daripada pihak polis kira-kira jam 11 malam 20 Mei lalu memaklumkan terdapat seorang lelaki disyaki terjun dari Jambatan Banting. Ia berdasarkan penemuan barang-barang peribadi mangsa seperti telefon bimbit dan selipar yang ditinggalkan di dalam sebuah kereta di atas jambatan selain laporan polis dibuat saksi yang menyaksikan kejadian itu. Katanya misi mencari dan menyelamat diteruskan keesokannya menggunakan 2 buah bot melalui susur Sungai Kuala Langat menghala ke Bukit Canggang sejauh 5 km dari lokasi mangsa dikatakan terjun. Bagaimanapun, operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada jam 6 petang dan bersambung pagi tadi. Tambah Muhammad Fazrul Azrin, mayat Yohanesen anak lelaki P. Bariselvam ditemukan pada 1.14 petang dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Baik, berita berikutnya. Sistem pengundian dalam talian di tempat pengundi bagi pemilihan PKR 2022 di Sabah mengalami masalah teknikal sehingga mencetuskan kekecohan selama 3 jam. Perkara itu disedari apabila nama pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Sabah yang juga calon Ketua Cabang Kota Kinabalu, Datuk Christina Liu, tidak tersenarai dalam sistem pengundian dalam talian itu. Menurut laporan BH Online, Datuk Christina hanya mengetahui perkara terbabit apabila ramai pengundinya mengadu namanya tidak tersenarai di dalam sistem ketika mereka ingin mengundi setelah 2 jam pertama undi dibuka. Ekoran itu beliau membuat aduan kepada petugas di kaunter dan memaklumkan namanya hanya muncul selepas jam 11 pagi ketika ramai pengundinya sudah meninggalkan pusat mengundi terbabit. Beliau meluahkan kekecewaan kerana ramai pengundinya yang datang awal pagi, terutamanya dari luar daerah untuk mengundinya tetapi gagal berbuat demikian. Datuk Christina memberitahu akan membuat aduan ke Ibu Pejabat berhubung perkara terbabit, namun tetap akan mengikuti peraturan sepanjang proses berjalan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar menzahirkan ucapan tahniah kepada 2 putera baginda susulan kemenangan podium di perlumbaan GT World Challenge Asia di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. 2 putera baginda yang merekodkan pencapaian cemerlang dalam perlumbaan terbabit ialah Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim dan Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim. Menurut satu kenyataan di laman media rasmi baginda, terdapat masalah teknikal yang menjejaskan peluang Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar mencatatkan podium dalam perlumbaan semalam. Namun hari ini gandingan bersama Jazaman Jaafar menempah tempat kedua dalam perlumbaan GT World Challenge Asia di Litar Antarabangsa Sepang. Dalam pada itu, pada perlumbaan pembuka tirai semalam, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman bersama gandingan Nick Foster merangkul kemenangan pertama mereka musim ini. Menurut kenyataan terbabit, kemenangan podium Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abu Bakar menempah kedudukan baik dalam carta GT3 Asia di mana Tunku Panglima Johor dengan 35 mata dan Tunku Putera Johor 26 mata, manakala pasukan diwakili mereka di kedudukan kedua kejohanan dengan 61 mata. Difahamkan pusingan seterusnya, Fanatec GT World Challenge Asia akan berlangsung di Suzuka, Jepun dari 15 hingga 17 Julai 2022. Baik, dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini.
Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.